Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam integriti dan juga salam keluarga Hasib. Yang berbahagia Datuk Muhammad Nizam Sairi, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Hasib dalam Negeri Malaysia, Timbalan-Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Hasib dalam Negeri Malaysia, Dr. Marhaini Mahmud, Pengarah JIPR selaku Penasihat Webinar Integriti Lembaga Hasib dalam Negeri Malaysia, Pengarah-pengarah jabatan, pengarah-pengarah negeri, bahagian, cawangan dan juga cawangan siasatan. Seterusnya yang berbahagia, Datuk, Datin Sri, Datin, tuan-tuan dan puan-puan hasilien yang dikasihi sekalian. Marilah bersama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Ilahi kerana limpah kurnianya dapat kita sekali lagi secara langsung di dalam webinar Integriti Bilangan 1 tahun 2022. Anda bersama saya, Halumi binti Hasim daripada Jabatan Integriti dan Pengurusan Risiko di dalam tajuk webinar pada kali ini iaitu penipuan dalam talian hak dan juga tanggungjawab. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, tak kenal maka tak cinta, saya perkenalkan terlebih dahulu tuan penceramah kita pada hari ini iaitu Tuan Teknologis Mat Tahir bin Musa. Beliau merupakan Timbalan Pengarah di Jabatan Program Komuniti Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Beliau juga berkelulusan ijazah sarjana muda dari Universiti Multimedia Malaysia dan sekarang sedang menyambung pelajaran di peringkat ijazah sarjana di Universiti Teknologi Malaysia. Beliau juga merupakan individu di sebalik program Bicara Klik dengan Bijak yang mana mendapat banyak perhatian dan penganugerahan dari dalam dan juga di luar negara, yang mana telah membawa naik nama SKMM itu sendiri dan juga nama Malaysia di mata dunia. Antara penganugerahan tersebut ialah pemenang anugerah World Summit of Information Society WSIS 2020 dan juga pencalonan akhir bagi anugerah yang sama pada tahun 2021. Sebagai makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, WSIS ini merupakan penganugerahan yang dianjurkan oleh Kesatuan Telekomunikasi Antarabangsa yang mana memerlukan persaingan untuk penyertaan ini daripada negara-negara seperti Amerika Syarikat, Rusia, China, Qatar dan juga negara-negara lain lagi. Ini telah membuktikan bahawa usaha yang telah dijalankan oleh SKMM telah mendapat pengiktirafan di mata dunia, seterusnya membawa nama baik SKMM dan juga Malaysia. Kami dari Lembaga Hasil mengucapkan tahniah kepada SKMM atas usaha dan pencapaian tersebut. Selain itu juga, menarik untuk saya kongsikan tentang penceramah kita ini, beliau juga telah menerima banyak latihan-latihan berkaitan dengan kerjaya beliau di dalam dan juga di luar negara seperti latihan di Hanoi, India, Seoul dan juga beberapa negara lain lagi. Terima kasih Encik Mat Tahir kerana sudi menerima jemputan kami pada hari ini, walaupun saya kira Tuan sibuk dan masa yang agak terbatas kerana banyak juga organisasi lain yang menunggu turn untuk mendapat ceramah daripada Tuan penceramah kita, Encik Mat Tahir dari SKMM ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekiranya sepanjang sesi ceramah kita ini, tuan-tuan dan puan-puan ada beberapa soalan atau apa-apa pertanyaan diminda tuan-tuan untuk ditanyakan, bolehlah ajukan soalan-soalan tersebut di dalam Q&A ataupun chatbot Zoom kita ini dan kita akan sama-sama baca dan mendapatkan jawapan daripada panel kita di akhir sesi ini. Oleh itu, tanpa lengahkan masa lagi, saya serahkan pentas Zoom ini kepada penceramah kita, Encik Mat Tahir, untuk berkongsi berkenaan dengan topik hari ini. Dipersilakan Tuan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Puan Pengurusi Majlis, Puan Halumi Hasim. Seperti yang diperkenalkan, nama saya Muhammad Tahir bin Musa. Sekarang bertugas di Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC sebagai Timbalan Pengarah di Jabatan Program Komuniti. Daripada hari ini sebenarnya saya nak membuat perkongsian lah seperti yang biasa saya buat di mana-mana agensi. Benda yang selalu kita perkatakan, benda yang sebenarnya kita semua dah tahu, dah biasa dengar, tapi seperti biasalah bila kita cerita pasal keselamatan internet ni, ada banyak benda yang kita kena sentiasa ingatkan sebab dalam kita nak mencipta sebuah kondisif internet yang baik, kita perlu tanggungjawab semua pihak. Kalau boleh bukan kita seorang je yang tahu, kita kena pastikan orang sekeliling kita, keluarga kita, adik-adik kita pun tahu
tentang cara menggunakan internet dengan selamat supaya mereka tidak terdedah dalam risiko dalam talian. Jadi saya ada slide yang saya nak share. Okey, so pada hari ini, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasihlah kepada pihak LHDM kerana menjemput kami untuk memberi perkongsian mengenai tajuk yang akan kita pilih pada hari ini, iaitu penipuan dalam talian, hak dan tanggungjawab. Saya rasa satu tajuk yang besar sebab kita tahu ada banyak sebenarnya jenis penipuan dalam talian, tapi dalam masa bersiaran selama 1 jam ni insya-Allah kita akan kongsikan mungkin tips-tips yang boleh kita dapat, panduan yang boleh kita guna untuk memastikan kita boleh orang kata tidak terjebak dalam risiko dalam talian ataupun kita boleh mengelakkannya daripada berlaku. Okey, kita bercerita tentang risiko dalam talian. Bila cerita tentang risiko dalam talian ni maksudnya bila kita gunakan di internet, tak kiralah sesiapa pun kita ada risiko. Sekarang ni kalau kita dengar di dada akhbar kan, mereka-mereka yang menjadi mangsa penipuan internet ni bukan saja dari kalangan orang-orang biasa, tapi kita dah dengar golongan profesional, peguam, doktor, guru, pesara dan sebagainya, dan kerugian yang mencecah berjuta ringgit. Dan apa sebenarnya risiko dalam talian? Risiko dalam talian ada banyak. Kita bercerita tentang keganasan cyber. Kita bercerita tentang kandungan bersifat jelik dan mengancam, fitnah, hasutan, pornografi, maklumat palsu, kecurian identiti, penipuan kewangan, penggodaman dan sebagainya. Macam semalam saya baru je terima mesej daripada WhatsApp group di surau. Ada seorang Likaria ni yang Telegramnya di-hack dan dia meminta duit kepada semua ahli karya surau yang lain. Dekat sini pun kita dah nampak dah. Kadang-kadang kita dah ambil langkah yang sebaiknya untuk kita nak memastikan mobile phone kita ni diprotek dan sebagainya, tapi orang kata penjenayah ni makin licik. Jadi kita sebagai pengguna internet, kita pun kena lebih bijak supaya kita tidak terpedaya ataupun tidak menjadi mangsa penipuan dalam talian. Okey? Dan tapi yang pertama kita akan bawa ini ialah maklumat palsu. Kenapa maklumat palsu? Sebab bila kita bercerita tentang penipuan dalam talian ni ialah melibatkan maklumat palsu. Kalau kita cerita tentang mereka yang tertipu dengan kewangan, dia mungkin menerima maklumat palsu daripada pihak scammer dan sebagainya. Kalau kita tengok di masa COVID dulu kan, di awal tahun 2020, kita banyak tengok berita-berita yang keluar ni yang kita rasa macam boleh percaya ataupun tak boleh percaya. Kita sangsi. Macam sekarang ni kata jangan pergi ke tempat A, jangan pergi ke tempat B sebab sekarang tengah ada COVID dan sebagainya. Dan sebenarnya masa COVID-19 pun ada banyak sebenarnya kes siasatan yang telah dibuka disebabkan oleh maklumat palsu ni, dan banyak jugalah sebenarnya tangkapan yang telah dibuat. Kerana bukan apa, maklumat palsu ini dan berita-berita palsu ini dia menyebabkan ketidaktenteraman. Ada banyaklah sebenarnya kesan negatif yang akan kita cerita lepas ni. Okey. Kalau kita tengok nanti sekarang ni di masa COVID tu dulu, sekarang pun masih lagi ada. Kalau kita tengok ada banyak lagi sebenarnya orang masih bercerita tentang perkara-perkara yang kita rasa tidak sepatutnya disebarkan secara umum lah. Apatah lagi sekarang dalam musim vaksin kan, mereka yang mempunyai pendapat sendiri, mereka rasa pendapat itu pendapat yang benar dan mereka sebarkan, padahal sebenarnya ia mungkin mengandungi fakta yang salah. Jadi dekat sini pun kita dah nampak penyebaran maklumat palsu. Dan saya ada video hari ni, hari Jumaat, mungkin dalam selang-seli saya nak bercerita ni, kita akan tengok juga video sikit supaya kita akan ada sesi aktiviti lah. Ramai kawan-kawan kita percaya semua berita di internet tu betul, termasuklah yang diviralkan. Tapi tak semua berita di internet tu betul. Ada orang memang suka buat dan sebarkan berita palsu di internet. Yang viral pun belum tentu betul. Kalau kita tak pasti, lebih baik jangan kongsi. Katakanlah maklumat tu palsu, kita juga yang menanggung akibatnya nanti. Jadilah pengguna internet yang bijak. Okey, maklumat palsu, setengah berita dan maklumat palsu yang diterima dalam maklumat yang diterima dalam talian sebenarnya kadang-kadang sungguh meyakinkan, kelihatan betul dan menarik sehingga sukar menentukan sama ada ia palsu ataupun benar. Kadang-kadang kita terima WhatsApp, kita terima dekat Telegram kan, kita rasa macam macam betul kan, macam benda tu benda kita boleh percayai, tapi sebenarnya mungkin ia mengandungi fakta yang salah. Ataupun lepas ni kita akan cerita macam mana sebenarnya kadang-kadang maklumat yang benar tu boleh termasuk dalam kandungan maklumat palsu. So jadi sebelum tu kita kena sentiasa berwaspada dan periksa satu maklumat sebelum mempercayai dan membuat perkongsian.
Okey, kenapa maklumat palsu ni kita rasa bahaya? Sebab dia boleh mendatangkan pelbagai kesan negatif. Yang pertama, dia boleh mengaibkan individu atau pihak yang terlibat. Kita dah nampak sekarang ni dah tersebar macam-macam bila kita cerita bila tersebarnya maklumat palsu tentang sesebuah organisasi ataupun setengah orang tu, dia boleh mengaibkan individu. Kadang-kadang dalam organisasi pun, dalam pejabat pun, kadang-kadang bila fitnah tu berlaku terhadap satu individu tu, dia akan merasa malu. Kadang-kadang nak datang office pun disebabkan oleh fitnah yang berlaku, disebabkan maklumat palsu yang tersebar, boleh menyebabkan aib kepada diri dia. Okey. Yang kedua ialah memberi kesan negatif kepada reputasi seseorang atau negatif atau organisasi. So, bila cerita tentang maklumat palsu ni, bila cerita tentang fitnah yang berlaku ni, of course lah dia menyebabkan reputasi seseorang itu akan terjejas. Dan bila kita kadang-kadang kita dah mencipta reputasi yang baik tapi disebabkan oleh maklumat palsu yang tersebar tu, susah untuk kita nak betulkan balik kepercayaan orang tu. Dan menyebabkan kerugian jika melibatkan wang ringgit. Yang ni pun kita dah banyak dengar dan baru-baru ni pun kita dah tengok macam mana maklumat palsu tu boleh menyebabkan kerugian kepada peniaga disebabkan oleh penyebaran maklumat palsu yang tidak disahihkan maklumat dia terlebih dahulu. Dan akhir sekali ialah mengakibatkan penyebaran maklumat yang tidak benar kepada masyarakat. Yang ini kita tak naklah, sebab maklumat palsu yang tersebar dan akhirnya boleh menyebabkan masyarakat panik, boleh menyebabkan masyarakat rasa was-was dan sebagainya, dan dia boleh mengganggu ekonomi kita, dia boleh mengganggu ketenteraman, dan kita pun terdiri daripada pelbagai kaum, dan kadang-kadang maklumat palsu ni dia boleh menyebabkan perbalahan kaum. Jadi kita tak nak benda ni berlaku. Okay, sebelum tu kita nak tengok kenapa kita tak boleh nak kongsi maklumat palsu. Telefon ni hebat. Order sekarang, esok dapat. Ramesh, kau pernah pakai ke telefon tu? Tak pernah nampak pun. Taklah. Diorang bayar aku untuk puji telefon diorang tu. Tak patut buat macam tu. Mana tahu telefon tu bukan tulen pun. Baik padamkan ulasan kau tu sekarang. Jangan sebar maklumat palsu. Jadilah pengguna internet yang bertanggungjawab. Klik dengan bijak. So ini antara tanggungjawab Instafamous sekarang. Kita pun dah tahu ramai yang menjadikan review sebagai sumber pendapatan dan sebagainya. Jadi kita kena berhati-hati. Sebab kalau tengok dalam contoh video tadi, dia cuba untuk nak beri maklumat yang dia sendiri pun tak pasti, tapi dia dah sebarkan. Dan kalau ada mungkin di kalangan warga LHDN yang merupakan Instafamous, kadang-kadang berbayar ataupun tidak berbayar, atau kawan-kawan suruh promote produk dan sebagainya, kena hati-hati. Kena pastikan bahawa barang yang kita nak cuba promote tu adalah sesuatu yang orang kata sahih, yang telah ditentukan baik dan sebagainya, telah diiktirafkan supaya kita tidak terlibat dalam penyebaran maklumat palsu, penyebaran fakta ataupun menyebabkan banyak perkara-perkara negatif yang berlaku. Okey, dekat sini ada 3 jenis maklumat yang kita dah kita kategorikan. Yang pertama ialah misinformation, iaitu maklumat palsu yang mengelirukan disebarkan tanpa niat jahat. Maksudnya yang ni berlaku kepada banyaklah, bukan nak cerita pasal makcik-makcik ke, pakcik-pakcik pun sama, kadang-kadang dia dapat informasi tu dia terus je sebarkan. Dulu lagilah ramai orang nak jadi yang pertama untuk sebarkan sebarang maklumat. Tapi bila dah banyak tangkapan-tangkapan yang berlaku, sebab bila kita sebarkan maklumat palsu, kadang-kadang bukan kita yang cipta, tapi sebab kita orang pertama yang sebarkan tu jadi viral dan sebagainya, kita boleh dikenakan tindakan undang-undang. Jadi tak nak, jangan jadi orang yang pertama nak share padahal sebenarnya maklumat tu belum ditentu sahihkan lagi. Okey. Yang kedua ialah disinformation, dicipta dan disebarkan dengan niat jahat. Yang ni lagi teruklah. Maksudnya dia memang gunakan maklumat tu untuk dia nak sebarkan supaya mendatangkan kerugian, menjatuhkan reputasi seseorang ataupun nak memecah belahkan sesuatu kaum, organisasi dan sebagainya. Dan yang ketiga ialah malinformation, iaitu maklumat benar yang disebarkan dengan niat jahat. Kalau perasan dulu masa banjir, kadang-kadang kita terima video banjir besar dah berlaku, padahal sebenarnya itu video banjir yang digunakan 6 tahun lepas, 5 tahun lepas. Nampak kelihatan memang teruk. Walaupun sebenarnya bila kita memberikan maklumat-maklumat yang benar ni, tapi dalam tempoh yang salah, macam itulah dia boleh mendatangkan panik. Macam contohnya sekarang ni, bila baru-baru ni kita berlaku banjir di Pantai Timur kan, tapi orang sebarkan video banjir yang nampak teruk, yang orang kata pernah berlaku dulu. Jadi
bila kita mungkin kita ada ibu bapa di kampung, kita akan rasa risau, betul ke tengah berlaku ni, tapi bila telefon, mak okey je ni, tak ada masalah dan sebagainya. Jadi dia mendatangkan panik dan sebagainya. Bukan kita rasa tak bagus untuk kita nak sebarkan informasi supaya kita boleh bersiap siaga, terutama dalam keadaan banjir dan sebagainya, tapi jangan kita menyebarkan informasi ataupun maklumat yang salah. Macam kalau kat sini dekat information ni ialah maklumat benar tapi kita sebarkan dengan niat jahat untuk mendatangkan panik dan sebagainya. Okey. So jadi macam mana sebenarnya untuk kita nak menentusahkan maklumat? Kita boleh tengok video ni. Wow, menarik. Kena cepat beritahu orang lain ni. Cuma kredit RM1. Betul ke ni? Cuba kau tengok ni. SMS tu palsu lah. Link tu untuk mencuri maklumat peribadi kau. Oh, ya ke? Sentiasa periksa kesahihan sesuatu maklumat yang diterima. Ella, klik pautan yang mencurigakan. Tidak pasti, jangan kongsi. Klik dengan bijak. MCMC pun pernah menjadi mangsa scammer ni menggunakan nama MCMC untuk mendapatkan maklumat, punya phishing. Bukan LHDN, saya rasa paling famous lah. Banyak sebenarnya email phishing melibatkan LHDN. Dan juga agensi-agensi lain. Kadang-kadang kita tengok dapat voucher KFC lah, voucher Starbucks dan sebagainya. Sebenarnya tak betul pun. Mereka tak keluarkan voucher-voucher tersebut. Tapi digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mendapatkan maklumat kita. Jadi untuk kita nak menilai kesahihan maklumat, kita ada step dekat sini yang kita panggil SURE. Okay, sure. Yang pertama kita kena lihat daripada sumber. Lihat asal usulnya. Kalau kita dapat satu maklumat tu, terutamanya mungkin di WhatsApp, cara orang kata yang paling mudah untuk kita dapatkan informasi yang sekarang ni dengan pantas, kita tengok sumber dia boleh dipercaya atau tidak. Yang forward tu siapa? Maksudnya tak semestinya kita nak judge orang. Orang ni forward bagus, orang ni forward tak bagus, tak. Tapi kita kena tengok sumber berita tu daripada mana. Okay, mungkin bila dia forward tu mungkin daripada laman rasmi, akhbar, kenyataan siaran rasmi akhbar yang itu, kita boleh terimalah. Tapi kalau dia main forward atau dia ambil petikan dan konteks yang berbeza dan salah dan sebagainya, so kita kena pastikan sumber terlebih dahulu. Dan kedua ialah kita kena faham, kita kena baca dan kita kena fahamkan, pastikan kejelasannya. Okey. Dan yang penting adalah kita kena cari fakta, bukan pendapat semata-mata. Bukanlah kita nak cakap kita tak boleh kongsi pendapat kita, tapi dekat sinilah yang kita nak bezakan sama adanya ia adalah maklumat palsu atau maklumat benar untuk kita sebarkan. Yang ketiga ialah kita kena buat selidip, buat research, buat carian lebih mendalam dan melangkaui sumber asal. Periksa dan bandingkan dengan pelbagai sumber. Macam sekarang ni contoh semalam, saya rasa 2 hari lepas baru diumumkan pasal KWSP, pengeluaran KWSP. Mungkin orang dah start forward tapi ada yang yang ni betul ke tak betul, dalam tahu kita betul tak betul, kita pergi kepada laman web rasmi KWSP, tengok memang ada announcement, memang ada kenyataan daripada Perdana Menteri dan sebagainya. Jadi yang itu adalah cara untuk kita nak pastikan sama ada maklumat kita itu betul ataupun tidak. Dan yang terakhir ialah kita kena evaluate, kita kena menilai, cari keseimbangan. Gunakan pertimbangan yang sama, lihat daripada sudut yang berbeza. Cari penjelasan dari sekurang-kurangnya 2 pihak mengenai suatu perkara. Yang ini kita kena buat kerja lebih sikit lah. Dan sebenarnya sebagai seorang pengguna internet pun, kita memang kena amalkan semua step ni, walaupun kita informasi yang kita dapat tu simple. Macam mungkin di tempat kerja kan, kita dapat informasi yang kata esok diminta untuk semua tak payah hadir ke pejabat dan sebagainya. Tengok sumber tu daripada mana. Adakah ianya boleh dipercaya? Adakah datang daripada pihak HR tu sendiri? So kita kena singgit dan sebagainya. Cara yang kedua ialah kita nak menilai kesahihan maklumat melalui AACCO. Okey. Yang pertama kita tengok dari segi ketepatan dia. Apakah fakta yang saya dapat? Adakah maklumat hanya berdasarkan pendapat peribadi ataupun pengalaman sahaja? Apatah lagi sekarang dalam musim vaksin ni kan, orang kata masing-masing ada pendapat, masing-masing ada pendapat sendiri yang mereka nak cuba tegakkan. Jadi kita kena pastikan bahawa kita tahu fakta yang kita dapat itu sama ada ianya ada pendapat ataupun sesuatu yang telah disahihkan. Yang kedua adalah segi kewibawaan. Siapa pengarang kepada berita tersebut?
dan apakah latar belakang dan kelayakan pengarang tersebut. Macam sekarang ni masing-masing dah menjadi expert, masing-masing dah jadi pakar kan. Macam kita pun tahu sekarang ni baru kes pembunuhan di Thailand tu, kemalangan atau pembunuhan di Thailand tu pun ramai yang menjadi pakar, yang jadi lawyer segera di internet kan. Kita tengok macam-macam sebenarnya, diorang sendiri yang keluarkan fakta-fakta dan kita sendiri betul ke tak betul ni, diorang sendiri yang keluarkan andaian masing-masing kan. Jadi kita kat situ pun kita kena tengok kewibawaan satu berita tu. Yang ketiga dari segi liputan dia, apakah topik yang dibincangkan? Adakah ia dibincangkan secara mendalam atau ringkas? Seterusnya dari segi currency, bilakah sumber itu diterbitkan? Adakah yang telah dikemas kini baru-baru ini? Macam tadi pasal banjir, video banjir tu. Cuba tengok video yang kita dapat tu daripada mana. Macam sebelum ni pun kita pernah nampak, kadang-kadang ada orang yang bukan orang kata di kalangan mereka yang boleh memberi pengaruh besar pun, dia share video ataupun berita yang lama. Dan dikatakan benda tu baru berlaku sekarang. Jadi itu dikira sebagai maklumat palsu. Dan banyak kesan negatif yang boleh berlaku seperti, macam saya cerita tadi lah, rakyat akan panik. Lepas tu nanti akan ramai orang bertanya dan sebagainya, dan menyebabkan pihak berkuasa pun akan lebih banyak kerja. Dan jadi dia ni menambahkan lagi lah benda-benda yang tak sepatutnya kita buat. Dan akhir sekali ialah dari segi objektif atau matlamat. Mengapakah penulis menulis topik tersebut? Ataupun apakah beliau mahu capai melalui penulisan tersebut? Macam sekarang ni kita pun tak nak benda-benda orang yang semata-mata nak dapatkan viral, semata-mata nak dapatkan followers, mereka cuba untuk membuat sesuatu yang salah. Okey, buat maklumat palsu, sebarkan maklumat palsu dengan harapan supaya ramai orang forward, lagi ramai orang percaya, lagi ramai orang akan tengok produk dia dan sebagainya. Jadi kita tak nak perkara itu berlaku. Jadi dalam untuk kita nak pastikan fakta kita okey atau tidak, tadi kita dah ada SURE dan kedua ada ACCO. So kita kena pastikan setiap maklumat kita dapat tu kita kena semak fakta. Semak fakta. Tahukah anda, kandungan yang tidak benar mudah tersebar di dunia cyber? Kemungkinan kandungan ini telah dimanipulasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan mempunyai agenda tertentu. Sebagai contoh, ada pihak tertentu yang meminta derma untuk merawat seorang kanak-kanak yang menghidap penyakit berbahaya. Rupa-rupanya, kanak-kanak yang sakit itu tak wujud pun. Sebenarnya, ini merupakan satu penipuan. Ataupun anda telah ditawarkan pekerjaan di sebuah syarikat ternama dengan gaji lumayan. Namun, tawaran tersebut sebenarnya palsu dan dibuat oleh individu yang tak ada langsung kaitan dengan syarikat tersebut. Jadi, elakkan diri anda dari menjadi mangsa berita palsu. Anda harus lebih peka dan pastikan maklumat yang diperolehi adalah dari sumber yang sahih. Hentikan penyebaran maklumat palsu dan beritahu kepada keluarga dan rakan anda supaya berhati-hati dengan apa sahaja maklumat yang diterima. Sentiasa fikir dan semak kesahihan sesuatu maklumat yang diterima. Klik dengan bijak. Okey, selain daripada kita ambil konsep SURE dan juga ACCO tadi, kita juga pihak MCMC juga telah membangunkan sebuah portal dan aplikasi yang kita panggil sebenarnya.my. Okey, aplikasi ini adalah bertujuan untuk menentu sahihkan maklumat-maklumat yang sedang viral, dan kita telah dapatkan adalah agensi-agensi atau pihak-pihak yang terlibat untuk memberikan keterangan supaya kita boleh sama-sama kongsi. Okey, so kalau tengok dekat ini adalah portal dia sebenarnya.my ni. Kalau tengok kadang-kadang kita dapat video daripada atau video ataupun WhatsApp yang telah tersebar dan viral dan sebagainya. Kita boleh cek di sebenarnya.my sama ada berita itu palsu ataupun berita itu tidak, dan pihak MCMC dia akan cuba mendapatkan penerangan daripada agensi yang terlibatlah. Dan hasil carian saya di sebenarnya.my ni pun sebenarnya ada banyak sebenarnya perkara-perkara yang berkaitan dengan LHDN juga. Kita pun tahu LHDN pun banyak juga viral perkara-perkara yang orang sengaja buat ataupun dengan tujuan yang baik ataupun tidak baik, dengan tujuan untuk memecah belahkan dan sebagainya. Jadi kat sini untuk warga LHDN boleh cek juga, mungkin kalau ada lepas ni dapat informasi orang viralkan tentang maklumat-maklumat LHDN yang dirasakan palsu, bolehlah kita letakkan di portal sebenarnya.my supaya masyarakat semua dapat tahu. Oh tak, sebab kalau setiap daripada berita-berita di sini, nanti kalau kita klik kita akan dapatlah keterangan rasmi daripada pihak yang tertentu. Macam contohnya macam di sini pihak LHDN dia akan berikan apa yang sebenarnya berlaku ataupun kenapa berita itu tidak benar dan sebagainya.
Okey, seterusnya kita akan bercerita kepada penipuan kewangan. Okay, apa itu penipuan kewangan? Penipuan kewangan ialah aktiviti di mana peralatan komputer atau rangkaian digunakan sebagai medium untuk melakukan jenayah yang menimbulkan kerugian wang ringgit. Penipuan kewangan ini besarlah dia sebab dia bukanlah sesuatu benda yang kita rasa setengah pihak je, tak. Dia melibatkan banyak benda dan dia sekecil-kecil jumlah sehinggalah ke jumlah yang memang sangat besar, kan? Okey, sebenarnya apa faktor utama menjadi mangsa penipuan dalam talian dari segi penipuan kewangan ni? Pertama ialah keadaan hidup, rasa terpinggir dan kesunyian ataupun hilang pekerjaan, perubahan negatif dalam status kewangan dan bimbang tentang hutang. So bila dia ada mengalami perkara-perkara begini, dia terdedah untuk terlibat dalam penipuan kewangan. Dari segi pengetahuan, dia tidak tahu bahawa bank tidak menghantar email kepada pelanggan untuk meminta mereka mengklik pautan bagi tujuan pengesahan maklumat peribadi. Yang ini banyak berlaku, kan? Macam yang paling kita risaukan sebenarnya ialah berlaku pada ahli keluarga kita sendiri yang mungkin mereka sendiri tidak sedar perkara tersebut. Macam cerita tadilah, sebenarnya yang bila berlaku je penipuan ni bukan orang kata bukan orang biasa pun, dari golongan profesional pun mereka turut terpedaya sebab penjenayah semakin cilik. Diorang semakin advance untuk macam mana untuk nak menipu kita. Dan juga ada juga yang tidak tahu bahawa sebuah laman web boleh berkongsi maklumat yang diperolehi dengan pihak ketiga walaupun mempunyai dasar privasi. Jadi ini kita kena berhati-hati dah dalam untuk kita berkongsi maklumat kita di internet. Dari segi tingkah laku ialah melayari laman web yang menghendaki pengunjung membaca dasar privasi dan syarat perjanjian. Okey, yang ini membuka email daripada sumber yang tidak dikenali, menjual produk di laman lelong dalam talian, membuat pembelian menerusi laman pemindahan badan dan talian, mendaftar untuk tawaran percubaan masa tak percuma, membuat turun aplikasi, mengklik pada iklan pop-up dan sikap terburu-buru. Ini antara tingkah lakulah kenapa kita menjadi mangsa penipuan dalam talian. Jadi sebelum kita nak buat apa-apa pun di internet ni, kita kena sentiasa berhati-hati. Yang penting kalau kita tahu, kalau tawaran tu terlalu lumayan, jadi kita kena berhati-hati. Jangan kita boleh dapat je iklan tu pop-up, menang 2 juta, menang 2,000, menang 3,000, kita terus nak klik untuk dapatkan untuk cuba nasib dan sebagainya, dan akhirnya kita berkongsi maklumat kita yang boleh digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk tujuan yang tidak baik. Okey, ini adalah contoh-contoh jenis-jenis scam ataupun penipuan. Yang pertama ialah Nigerian scam ni ataupun 409 scam ni yang biasa kita dapat dekat email kita sekarang ni. Penipuan melalui panggilan telefon, sahaja skema kamu panggilan dan menyamar sebagai pegawai polis, pegawai LHDN, okey. Penipuan pinjaman tidak wujud, okey. Dia nak cuba untuk memberikan pinjaman pada pinjaman tidak wujud, penipuan pemilihan dalam talian dan juga sekali phishing. Okey, ia contoh email Nigerian scam yang biasa kita dapat. Selalunya mereka ni kata mereka akan memberikan wasiat lah dalam bentuk beberapa ribu dan sebagainya. Dan macam kita tadi kan sekarang ni, mereka semakin licik. Macam kalau tengok dekat ini, email digunakan nampak email rasmi. MOE.gov.my. Untuk mereka yang mungkin tak baca dan sebagainya ataupun mungkin ada masalah dari segi nak memahamkan email tersebut, akhirnya dia boleh menyebabkan kita rasa tertipulah. Dan macam kita tadi banyak sebenarnya telah berlaku dan kita tak adalah kita tak klik benda ni, tapi kita memang tak klik, tapi ibu bapa kita di kampung, adik-adik kita, anak-anak kita, kan. So kita kena sentiasa pesan pada mereka, jangan klik sembarangan. Kalau dapat email yang bukan-bukan dan sebagainya, terus buang. Jadi jangan kita terpedaya. Okey, ini pun contoh-contoh untuk Nigerian scam ni untuk mendapatkan kepercayaan kita. Yang terus sekali adalah tipu panggilan. Panggilan ni contohnya ialah selalunya mereka akan call kita, dia kata kita daripada mahkamah lah, daripada pihak polis lah, pejabat agensi-agensi seperti bank negara dan sebagainya. Dia kata kita ada hutang, dan saya nak share, mungkin ada yang pernah share dekat sini, ada banyak sebenarnya kes-kes yang berlaku yang kita dapat daripada MSMC, dan antaranya ialah macam bila dia call kita, bila kita call mangsa ni, apa jenis call mangsa ni, dia akan membuatkan mangsa ni rasa takut. Contohnya dia akan kata, okey tuan, puan, mohon maaf bersabarlah, kena hati-hati sebab sebenarnya panggilan kita ni telah diperhatikan. Kita ni sedang diperhatikan. Jadi saya minta untuk puan atau puan jangan panik sebab kita akan cuba
bantulah. Dekat sinilah dia cuba untuk nak memberikan rasa ketakutan kepada mangsa ni. Akhirnya mangsa ni dia akan ikut je lah. Dia kata, okey tuan dan puan, kita sebenarnya daripada bank negara, nanti bank negara akan call. Nanti dia kata akan ada pihak yang call, so dia tengok nombor telefon nampak macam legit kan, nampak macam betul nombor telefon daripada KL dan sebagainya. Dia kata, okey tuan dan puan diminta untuk memindahkan semua akaun kepada nombor akaun yang kita beri ni, tapi jangan beritahu siapa-siapa. Yang itu pun yang sebenarnya bila kita dalam keadaan ketakutan, bila kita dapat telefon, bila kita orang kata kita ada hutang dan sebagainya kan, kita rasa panik. Kita rasa macam alamak, macam mana nanti kalau husband tahu, macam ni kalau wife tahu. Padahal kita tak buat, tapi kita dah rasa panik. Dan akhirnya kita boleh terpedaya, dan kita pun bila dah berikan segala informasi kita ataupun kita dah transfer, kita dah tak boleh buat apa lagi, dah terlambat. Jadi dekat sini banyak yang berlaku. Jadi kita kena sentiasa berhati-hati, dan di sekeliling saya pun saya nampak kalau kadang-kadang perkongsian di media sosial pun ramai juga kawan-kawan saya yang terpedaya, yang pernah terkena disebabkan mungkin oleh kurang pengetahuan dan juga disebabkan oleh penjenayah yang semakin licik. Okey. Yang ini adalah contoh yang saya berikan tadi. Okey, macam ni kita pun cerita doktor pun boleh kena tipu dengan Macau scam. Kalau tengok daripada berita yang telah diberikan ni, adalah kerugian sebanyak 30,000 disebabkan oleh terpedaya dengan lakonan sindiket penipuan tersebut. Okey, bukan kita nak cerita doktor tak boleh kena tipu, apa yang kita nak cerita ialah walau golongan profesional pun boleh terpedaya disebabkan oleh kelicikan penjenayah ni. Jadi kita kena sentiasa memberi kita ambil tahu, kita kena sentiasa pastikan orang sekeliling kita, keluarga kita pun tahu tentang perkara ini supaya tidak menjadi mangsa scam. Ini adalah contoh-contoh mangsa-mangsa scam. Kalau kita tengok guru rugi 48,000 jadi mangsa love scam. Ada scam kita tahu dia akan cuba untuk nak cari mereka-mereka daripada segi profil kan. Kadang-kadang bila kita dah terlalu banyak kongsi di media sosial ni, kita dah boleh agak dah, dia ni mungkin single, ibu tunggal, belum pernah berkahwin dan sebagainya, kesunyian. Kenapa dah tahu sunyi? Sebab dekat ses pun tulis, alah sunyinya malam ni. Dah tahu. Langkah best ni kalau ada ni, kan seronok kalau ada. Nampak tak? Dari situ pun scam boleh. Dan kadang-kadang disebabkan oleh kita ni pun, kesilapan kita sendiri sebab kita suka juga kalau orang-orang add ni, mentang-mentang dia handsome, cantik dan sebagainya, kita pun accept. Tapi kita sedikit dulu. Dan rupanya mereka ni adalah scammer yang bertujuan untuk nak cari informasi kita dan gunakan untuk memancing kita. Okey. Pegawai bank ditipu 3 juta angkara love scam. Love scam ni selalunya dia akan cakap saya punya keluarga ni ada hutang, nak minta tolong, sebab kita dah sayang kan, dah rasa cinta kita ni kesunyian dan sebagainya, akhirnya kita pun terpedaya. Okey. Guru mangsa love scam kerugian 63,000. Kerugian 400,000 dan sebagainya. Jadi dia banyak sebenarnya. Ini adalah fakta-fakta yang berlaku di Malaysia. Dan mungkin ianya akan sentiasa berlaku kalau kita tak ambil tahu, kalau kita tak peduli dan kita tak beritahu keluarga kita, tak beritahu adik-adik kita. Jadi kita kena sentiasa berhati-hati supaya kalau mereka dapat panggilan-panggilan ataupun daripada sebagainya, kalau nampak tingkah laku mereka dah sedikit pelik, kita kena ambil tahulah. Jangan sampai mereka terus pedaya, sebab mereka yang selalunya terpedaya dengan scam ni, mereka malu nak cerita kat orang, dan akhirnya bila dia malu tu dan dia akan terus menjadi rugi dan sebagainya lah. Sebab kita pun faham bila kita kena tipu, kita akan rasa diri kita bodoh kan. Takkan kita nak beritahu kat orang kita ni bodoh, kita kena tipu. Tapi itu kadang-kadang orang kata memang kita dah ambil langkah yang sepatutnya, langkah yang sebaiknya, tapi penjenayah ni semakin licik. Jadi banyak faktor-faktor yang boleh menyumbang kepada perkara tersebut berlaku. Okey. Yang ni adalah contoh yang berlaku di modus operandi, iaitu mereka melatih pekerja-pekerja baru untuk menyamar sebagai pegawai kutipan hasil daripada sebuah bank tempatan. Jadi mereka ni dah semakin berani untuk membuat sindiket penipuan. So, salah satu cara untuk kita nak mengatasi tipu panggilan ni ialah, pertama sekali ialah jangan mudah percaya pada panggilan telefon. Polis, mahkamah, SPRM ataupun custom yang beritahu anda terlibat dengan jenayah yang anda ditangkap dan diberikan pembantuan, kerana polis tak akan telefon dulu penjenayah minta izin untuk beritahu nak tangkap. So bukan mereka tidak akan menelefon penjenayah terlebih dahulu. So apa yang kita patut lakukan ialah matikan panggilan telefon, pergi ke Balai Polis Penghampiran untuk bertanya. Mana bertanya sesat jalan, tak salah, jangan takut. Ini pesanan dari pihak polis lah.
Kalau dapat panggilan daripada pegawai bank negara atau lain-lain bank yang beritahu anda tunggakan kad kredit, pinjaman disambungkan, kadang-kadang kita kata yang sekarang ni yang kita dengar banyak orang kata menerima pencik ada transaksi di luar negara. Kita tak pergi luar negara, COVID ni macam nak keluar kan? Rupanya dia kata mungkin ada orang yang duplicate kredit kad kita dan gunakan di luar negara. Jadi kita akan takut. Ini pun contoh. Jadi jika anda tak pernah daftar dengan kad kredit ataupun buat dengan bank tersebut, jangan percaya kerana bukan masalah anda jika ada orang guna identiti anda untuk buat pinjaman ataupun kad kredit. So macam biasa, sama, perhatikan panggilan telefon dan pastikan anda buat report polis lah sekiranya ianya mengganggu keselamatan dan sebagainya. So ini adalah contoh daripada scam SMS. Saya sekarang ni dah kurang tapi masih lagi banyak sampai. Even saya sendiri pun banyak juga terima SMS seperti ini. Kita menang bila menang 20,000, menang 30,000. Mula-mula rasa macam aduh kalau betul kan best kan. Dapat tiba-tiba duran untung. Tapi ini semua tidak berlaku bila masa ada masa pertandingan ni kan. Okey. Dari segi pinjaman tidak wujud ni pun dah banyak juga berlaku. Selalunya sekarang ni apatah lagi dalam musim COVID ni kan. COVID-19 ni ramai yang menjadi orang kata susah, yang ada kehilangan pekerjaan, kehilangan tempat bekerja dan sebagainya. Jadi mereka cuba untuk mendapatkan pinjaman dan mereka dengan cara mudah pinjaman dalam talian. Selalunya mereka akan kononnya lah, dia kata macam kita nak pinjam duit, tapi lepas tu ada wang pemprosesan dia. Kena ada yuran penjamin lah, kena ada barang pendahuluan, duit sistem dan sebagainya. Padahal kalau kita buat dekat bank pun tak ada benda tersebut lah. Maksudnya ada tapi dia buat secara official, secara rasmi. Yang ni dah lah kena bayar sebagainya. Lepas tu pinjaman tu tak wujud. Dan yang akhirnya kadang-kadang yang lagi teruk ialah informasi kita tu pula yang digunakan untuk tujuan yang tidak baik, pinjam alung dan sebagainya. Jadi kena sentiasa berhati-hati. Ini adalah contoh berita-berita yang tersebar disebabkan oleh pinjaman tidak wujud. So kita kena ambil tahu. Yang ini adalah penipuan pembelian atas talian. Ini biasalah berlaku bila kita beli barang ni, dapat barang ni, tapi dapat barang lain ataupun barang tu tak wujud. Bila dapat je nombor telefon tu, bila dapat je iklan tu terus beli, tapi sebenarnya lepas tu tengok besok dah tak wujud dah iklan tu. Itu dah tak wujud dah peniaga tu. Bila dapat banyak buyers, dia terus tutup dan lari dan sebagainya. So kita kena sentiasa berhati-hati dengan penggunaan talian. Okey. Polis Raja Malaysia melalui Jabatan Siasatan Jenayah Komersial telah membangunkan portal yang dipanggil sebagai SMUL, Semak MUL ni. So sebenarnya kita boleh pergi kepada semakmul.rmp.gov.my ni, kita boleh masukkan nombor akaun bank peniaga tersebut untuk kita nak tengok sama ada tak kes-kes yang pernah dilaporkan berkenaan bank tersebut. Okey. Jadi untuk kita, macam tadi ada soalan tadi daripada Encik Ahmad ni, saya perlu bacalah, ada tak apps yang mudah untuk simak nombor scammer? Dekat sinilah yang telah dibangunkan oleh pihak penyertaan ni. Boleh masukkan nombor akaun ataupun nombor telefon. Lepas tu nanti dia akan berilah sama ada nombor telefon tu pernah dilaporkan sebagai scammer dan sebagainya. Dan penyertaan pun pernah ada juga aplikasi dia panggil chat scammer CCID. Ini pun boleh buat turunlah nanti. Okey. Seterusnya adalah phishing. Phishing adalah jenayah cyber di mana mangsa dihubungi melalui email, telefon atau message teks oleh individu yang menyamar sebagai sebuah institusi yang sah untuk mengumpan mangsa untuk memberikan data peribadi. Macam tadi dia dah gunakan untuk nak dapat duit, yang ni phishing ni nak gunakan untuk ambil data peribadi. Selalunya dia akan ambil sehingga data kad kredit, kadang-kadang dia minta kad kredit kita, nombor telefon, nombor belakang tu juga supaya mereka boleh buat transaksi dan sebagainya. Okey. So ciri-ciri yang selalu terdapat pada media phishing ialah terlalu hebat untuk dipercayai. Dia selalu bersifat mendesak atau menggesa. Kadang-kadang dalam bentuk attachment dia suruh kita klik, dalam bentuk hyperlinks, pautan ataupun penghantar yang tidak dikenali ataupun disangka. So ini adalah contoh email phishing. Kalau tengok LHDN pun ada banyak juga yang kita dapat daripada bank negara, daripada bank-bank sendiri, pada pihak MCMC pun ada terima juga melaporkan, katakan pegawai MCMC sedang membuat siasatan dan sebagainya. Jadi diminta untuk bagi maklumat. Sebelum kita klik, banyak informasi yang kita dah berikan kepada pihak penjenayah. Ini daripada bank, Citibank, OCBC, Maybank pun sama juga, model sebenarnya yang sama. Dan mereka ni, macam cerita tadi, semakin licik dan kadang-kadang kita dah tak boleh nak bezakan sama ada email tu adalah email daripada email phishing ataupun email rasmi. Jadi
kita sekarang ni sebagai seorang pengguna internet yang bijak, bila kita dapat email, suatu email tu, kita kena tengok penghantar email tersebut. Adakah email dia adalah email yang sahih dan sebagainya. Sebab kadang-kadang kalau dulu-dulu mungkin kita boleh nampak ada kesilapan tata bahasa, kesilapan grammar dan sebagainya, tapi sekarang mereka dah nampak semakin perfect dan sebagainya. Jadi kita pula kena sentiasa berhati-hati. Ini adalah contoh email yang memberikan ganjaran wang, PM, Telekomunikasi ni biasalah. Yang ini adalah dia bagi laman phishing bank. Kalau tengok dekat website tu pun dia gunakan website yang berbeza kan. Jadi kalau kita nak masuk CIMB Clicks ke ataupun mana-mana bank pun kita kena pastikan kena pastikan daripada nombor alamat yang betul lah. Jangan kita macam main Google je kan, keluarkan, kalau boleh janganlah kita type. Kalau CIMB Clicks kita type CIMB Clicks. Kalau Maybank to you, klik Maybank, type Maybank to you. Okay, ini adalah sebaran penipuan phishing melalui media sosial, terutamanya WhatsApp. Okay, contohnya KFC giveaway Ramadan. Ni Ramadan akan datang ni, tiba-tiba dapat RM200 free vouchers. Okay, kadang-kadang pertandingan Starbucks lah ataupun McDonald's lah banyak berlaku. Okay, so phishing ni, kejuruan identiti ni pun boleh dapat juga apabila mereka telah mendapatkan maklumat kita macam tadi. Dia boleh boleh gunakan maklumat kita untuk tujuan-tujuan yang tidak baik dan sebagainya. Dia gunakan informasi kita tadi untuk nak dapatkan, mungkin nak buat contoh macam tu tadilah di awal cerita tadi. Dia dah dapatkan list kawan-kawan kita, dah dapatkan gambar kita, so dia curi identiti kita untuk pinjam wang. Macam sebelum ni, saya rasa masih lagi berlaku sekarang ni, dekat WhatsApp pun dah dapat tak, tiba-tiba je kawan kita nak pinjam, hello kat mana, boleh tak nak pinjam duit sekejap sebab kat luar urgent. Kita pun kawan kan, oh iyalah, nampak nombor telefon macam lebih kurang kan, ada gambar apa semua kan, tapi kita tak sedar tu adalah nombor telefon yang lain. So kita pun bagilah juga bila tengok, kenapa pakai nombor telefon lain? Tahu tak sebab kenapa pakai bank lain ni, bank ni dah kena block lah, pinjam wife punya bank kejap lah dan sebagainya. Jadi kita kena, bila kita dapat sekarang ni sebab dah menjadi orang kata kan, walaupun kita ni jenis baik, pemurah, terutama dalam keadaan COVID-19 ni ramai yang minta tolong, kita pun nak tolong dengan ikhlas, tapi kena sentiasa berhati-hatilah. Jangan bila kita dapat tu daripada kawan kita, daripada saudara, terus bagi kan. Kita terus percaya bulat-bulat. Jangan. Kita kena tengok dulu. Macam tadi dekat dalam video pun kita dah tengok macam mana orang yang menyalahgunakan gambar-gambar mangsa-mangsa sakit lah dan sebagainya, digunakan untuk nak dapatkan derma. Padahal bukan gambar dia, bukan dia pun. Kadang-kadang dah jadi arwah dah orang tu, tapi gambar tu digunakan untuk mengutip derma. Dan ini adalah contoh-contoh penipuan dalam talian juga ya, scam. Kita tak nak, sebab apa? Kita tak nak nanti bantuan yang kita cuba nak salurkan kepada mereka yang betul-betul memerlukan tak sampai, tapi sampai kepada pihak-pihak scammer. Okey, ini adalah contohnya contoh-contoh kejuruan identiti, boleh baca nanti. Okey, ada banyak sebenarnya yang telah berlaku di Malaysia juga. Okey, dari segi tawaran pekerjaan pun banyak juga yang telah berlaku di Malaysia. Jadi kita kena sentiasa berhati-hati. Okey, yang ini saya ada tampilkan sedikit panduan apa yang patut kita lakukan untuk kita nak memastikan kita tidak terlibat dalam tidak terjebaklah dalam penipuan kewangan ini. Yang pertama ialah kita kena gunakan kata laluan yang unik, bijak dan selamat untuk semua akaun dalam talian perbankan, media sosial, beli-beli dan sebagainya. Walaupun kita ni orang kata ada banyak akaun, takkan kita nak ingat semua satu-satu kan. Tapi dalam kita nak memastikan supaya kita tidak terlibat ataupun tidak terjebak dalam risiko dalam talian ni, kita kena pastikanlah keselamatan kata laluan kita. So kena pastikan kata laluan yang unik, bijak dan selamat dan tidak dikongsikan, tak ditulis dekat mana-mana. Jangan tulis dekat dalam phone, dekat notes tu kan. Facebook, password. Instagram, password. CIMB Clicks, password yang ni. Jadi password ni. Seandainya lah, okay, seandainya memang kita memang kena tulis juga, jangan tulis full. Saya cadangkan, just bagi sedikit hint saja. Mungkin boleh hint yang mungkin kalau siapa baca pun dia tak akan faham, kecuali kita sendiri. Yang itu kita boleh benarkan juga sedikit lah. Okay, sebab apa? Bukan apa, takut nanti kalau telefon kita dicuri ataupun dan sebagainya, takut orang yang tidak bertanggungjawab ni dia gunakan data-data kita ni. Bila kita dah ada semua data yang kita kongsi dekat notes kita tadi kan, dekat notepad kita, dekat phone ke, dekat laptop ke dan sebagainya, dah ada dah. Kadang-kadang ada yang
macam dulu, dulu sebelum zaman internet biasa berlaku apa? Orang tulis nombor PIN dekat ATM. Okey, zaman saya belajar dulu, saya ingat lagi pernah berlaku kawan saya letak nombor PIN dekat ATM. So bila dompetnya dicuri, orang tu dengan lamanya pun keluarkanlah duit daripada ATM tu sebab ada kadnya. Sebab dulu kita budak-budak kan takut nak ingat 6 nombor tu, takut terlupalah mak marah dan sebagainya. Kita pun tulis. Jadi satu kesalahan itu dulu manual, tapi sekarang pun benda yang sama juga. Katalah laluan kita kena unik lah, dan jangan kita sebarkan. Jangan klik apa-apa pautan atau iklan yang menawarkan sesuatu yang terlalu bagus. Dan tak bagus pun kalau boleh jangan klik lah kalau kita rasa was-was dan sebagainya. Jangan klik lampiran dalam email atau membuka pautan dalam kandungan email yang tidak disangka penerimaannya. Padam atau abaikan email yang mencurigakan, jangan balas email tersebut. Sekarang ni kalau kita dah ada function junk mail kan, scam tu, boleh terus tak delete teruslah, masukkan ke dalam junk tu. Okey. Laporkan mesej atau email sebagai spam kepada penyedia perkhidmatan atau jabatan yang mengendalikan layanan internet di pejabat anda, macam mungkin di SGN. Kalau ada terima email daripada scam dan sebagainya, terus laporkanlah kepada pihak IT dan sebagainya supaya mereka boleh buat tindakan selanjutnya. Boleh block terus sebab mereka ni memang target dia kepada kita lah di agensi-agensi ni, sebab bila dalam 800 tu ataupun 1000 atau 10,000 pekerja tu sekali blast, at least dapat 1-2 pada mereka pun dah mencukupi. Jadi kita kena sentiasa berhati-hati. Jangan hantar duit atau dokumen berkenaan maklumat peribadi walaupun salinan. Okey, jangan beri apa-apa maklumat melalui panggilan telefon, tamatkan panggilan tersebut. Yang ni kalau kita dapat daripada scammer lah. Sekarang ni kalau kita tengok dah banyak viral orang suka layan scammer kan, tapi kena hati-hati ya, sebab kadang-kadang lagi banyak kita layan, kita tak sedar lagi banyak informasi yang kita berikan yang mungkin bukan boleh digunakan untuk kita, tapi digunakan untuk tambah baik dia punya sistem scam dia untuk digunakan untuk orang lain. Jadi putuskan terus hubungan. Jangan kita memanglah kadang-kadang orang nak buat untuk konten kan, untuk nak layan scammer supaya nak kena tipu dan sebagainya, tapi itu bukanlah satu tindakan yang baiklah, sebab dia boleh, kita tadilah, dia lagi banyak informasi yang dia boleh dapat tentang diri kita dan sebagainya, intonasi kita, itu boleh belajar dan sebagainya. Okey, jangan berikan maklumat akaun ataupun kad bank. Yang ni pun kena ingat, pesan dekat mak bapak kita dekat kampung tu ataupun dekat bandar ke dekat mana-mana, kalau ada panggilan telefon daripada mana-mana pegawai yang minta ke nombor akaun kita dan sebagainya, jangan sesekali kongsilah. Saya nak share juga pernah kawan saya berlaku cerita dekat saya kan, masa dia balik rumah, kebetulan mak dia dengar dekat telefon. Lepas tu mak dia pun macam macam kita tadilah, orang tu dah cakap, makcik jangan bagi tahu anak makcik, sebab kita takut nanti orang orang jahat tu tahu yang kita tengah cerita dengan anak makcik kat situ. So bila dia tanya mak dia, kenapa cakap lalahan tu semua kan, dia tengok namanya scammer, sebab sempat dia selamatkan mak dia kat situ. Jadi kita kena sentiasa berhati-hati. Okey, type URL perbankan di dalam player atau jadikan ia bookmark ataupun favorite. Yang ini kita dah cerita tadi, kalau boleh jangan klik pautan. Okey, jangan tertipu dengan logo dalam web yang serupa dengan yang asal. Kita pun dah tahu sekarang ni mereka makin licik, mereka dah boleh buat kadang-kadang nampak sebiji. Macam kita sendiri pun ni, iyalah, tapi bila tengok balik ada juga yang salah dan sebagainya. Sebab tu pihak bank dan sebagainya, mereka sentiasa buat kemas kini supaya pihak scammer ni tak boleh nak tirulah walaupun mereka dah cuba sebaik-baik. Okey. Pantau akaun kewangan anda, perhatikan jika ada transaksi yang mencurigakan seperti pembayaran yang mempunyai rujukan teks. Ia adalah salah satu taktik penjenayah cyber. Okey. Jangan akses perbankan dalam talian semasa menggunakan Wi-Fi awam atau di kafe cyber. Pastikan URL satu laman web yang anda mempunyai HTTPS, jawalannya dan ikon mangga berkunci terutamanya bank. Ini adalah segi privacy. Dan gunakan versi player web terkini. So kita kena sentiasa download browser yang terkini. Sebab apa? Mereka, pihak penyedia ni akan cubalah untuk nak pastikan ada virus ke apa semua, mereka dah install siap-siap lah supaya tak boleh dihack oleh mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab. Telefon nombor awal atau khidmat pelanggan syarikat yang mengatakan anda telah memenangi suatu daripada mereka, selalunya pusat khidmat pelanggan akan tahu jika syarikat mereka menawarkan suatu untuk memenangi. Maksudnya ini kalau kita terima sebarang panggilan ataupun notifikasi yang kita dah menang pertandingan mana-mana ni kan, kita call terus syarikat tersebut. Betul ke nama saya menang? Kat mana saya boleh dapatkan senarai pemenang dan sebagainya. Itu pun kalau kita betul-betul nak percaya yang kita ada menang lah, ataupun mungkin kebetulan kita memang ada join contest melalui syarikat tersebut. Jadi kita kena call mereka untuk nak memastikan informasi tersebut. Okay, tamatkan hubungan dengan suspek, jangan cuba dendam. Yang ni saya cerita tadi.
Sebab kalau kita cuba untuk buat sesuatu, takut mereka boleh dapat informasi daripada kita. Kumpulkan maklumat, bukti, email, chat, resit dan sebagainya. Laporkan suspek kepada admin laman-laman yang bertanggungjawab. Kalau macam berlaku di laman online dating, sekarang ni pun kita dah banyak online dating kan. So kita kena boleh laporkan lah supaya mereka boleh block terus user tu daripada mengganggu user-user yang lain. Daripada apps membeli belah, perkhidmatan email atau pihak berkuasa berkaitan, PDRM, KPDNHP ataupun Bank Negara Malaysia. Okey. Sentiasa kemaskini pengetahuan mengenai keselamatan dalam talian, terutamanya penipuan dalam talian. Rujuk kepada media sosial Jabatan Siasatan Jenayah Cyber PDRM. Okey. So ini adalah One Stop Center, CCID Scam Response Center. So orang ramai sebenarnya boleh berhubung dengan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial bagi membuat pertanyaan-pertanyaan berkaitan jenayah tipu panggilan atau makau scam. So boleh hubungilah nombor yang tertera 03-210-1559 ataupun 1599. Dan pusat ini berfungsi sebagai penerima maklumat pertama kejadian penipuan daripada mangsa atau mereka mempunyai maklumat berkaitan kegiatan makau scam. Okay. So kalau kita tengok daripada itu pun daripada tahun 2021 sebanyak 1,382 kes dilaporkan yang melibatkan kerugian 38 juta. Okey, ini baru bulan Mac, okey, dah 38 juta. Tahun sebelum tu tahun 2020 kerugian hampir 290 juta. Dan 2019 kerugian sebanyak 250 juta. So banyak ni yang dilaporkan. Kita tahu perkara yang belum dilaporkan. So kesimpulannya ialah kita kena berhati-hati sebelum terkena. Jika tawarannya terlalu lumayan, periksa dulu sebelum klik. Sebab kita dah tahu sekarang ni ada banyak sebenarnya orang kata perkara-perkara yang orang penjenayah ni cuba untuk nak tarik diri kita sendiri, untuk nak pastikan kita ni tidak terpedaya, dan tawaran yang diberikan semakin lama semakin lumayan. Tawaran yang kita rasa kita dah tak boleh nak resist, kita tak boleh nak tolak sebab kita rasa macam betul lah kalau kita pun nak menang ni kan, ada 10,000, 20,000 ataupun adakah anda ingin mendapatkan pulangan sebanyak ini dan sebagainya. Jadi kita kena sebagai seorang pengguna internet yang bijak, kita kena pastikan kita tidak terpedaya untuk scam-scam yang kita telah nyatakan sebentar tadi lah. So dari segi hak dan undang-undang, so kita cerita pasal undang-undang ni, kebanyakannya mereka bila bercerita tentang internet ni, perkara-perkara yang berlaku, mereka akan rasa itu ada di bawah bidang kuasa MCMC. Asal internet, MCMC. Okey, asal internet, MCMC. Dan ini adalah satu yang kita kena betulkan lah. Okey. Sebenarnya terdapat banyak agensi yang terlibat dalam penguatkuasaan. Okey, sebagai contoh dari segi kesalahan hasutan, ianya adalah berkaitan dengan Akta Hasutan 1948 dan agensi penguatkuasaan ialah PDRM, bukan MCMC. MCMC akan bantu saja. Okey. Menggugat keselamatan negara, demokrasi berparlimen dan sebagainya di bawah undang-undang berkaitan kanun kesiksaan di bawah agensi juga PDRM. Dari segi penipuan kewangan perdagangan, kita dah cerita tadi, yang beli barang tak sampai lah, beli barang barang lain dapat lain, kena tipu dengan scammer dan sebagainya. Kalau dari segi Akta Syarikat 1995, dia di bawah penguatkuasaan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM, Akta Perkhidmatan Kewangan BNM Bank Negara, Akta Jualan Langsung 1993, Akta Perlindungan Pengguna 1999 termasuk jual beli dalam talian, Akta Perdagangan Elektronik 2006 dan Akta Undang-Undang Pasaran Modal dan Perkhidmatan Akta Perdagangan Elektronik 2006 di bawah KPDN HEP. So KPDN HEP. So lepas ni kalau kita ada beli barang tak sampai sebagainya, report di KPDN HEP, bukan MCMC, sebab mereka adalah penguatkuasa yang bertanggungjawab lah untuk transaksi dalam talian melibatkan perniagaan. Okey, dari segi Akta Undang-Undang Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 ialah Suruhanjaya Security, dan kita juga di bawah PDRM pun kita ada Section 420 dekat kesesaan, so kita kena pergi di bawah PDRM lah. Okey, hak cipta, kalau kita ada macam melanggar hak cipta di internet ni, so di bawah Akta Hak Cipta 1987 KPDN HEP. Okey, fitnah, kalau kita ada membuat fitnah siapa-siapa dekat di media sosial ke di internet, dibuat blog lah dan sebagainya, dia adalah di bawah penguatkuasaan PDRM dan undang-undang yang berkaitan ialah Kanun Kesiasaan Akta Fitnah 1997. Okey, perjudian pertaruhan, Akta Rumah Judi Terbuka 1953, Akta Pertaruhan 1993 dan Akta Pertaruhan Pool 1997 di bawah PDRM.
So kalau ada sebarang aktiviti perjudian dalam talian ni, dia di bawah pengurusan PDRM. Kalau ada sebarang ugutan yang mengancam ugutan nyawa atau harta, kadang-kadang bila disampaikan melalui, tak kiralah WhatsApp ke, Facebook ke, blog ke, email ke yang bersifat mengancam ugutan harta dan nyawa ni, dia boleh dikenakan di bawah kanun persisaan yang agensinya ialah PDRM. Penggundaman, hacking, kalau kita kena hack dan sebagainya, di bawah Akta Jenayah Komputer 1997 PDRM. Okey. So MCMC pun kita ada akta juga, Akta Komunikasi Multimedia 1998, iaitu Seksyen 211, larangan terhadap pemberian kandungan jelik. Dia adalah untuk pemberi perkhidmatan aplikasi kandungan atau orang lain yang menggunakan perkhidmatan aplikasi kandungan. Maksudnya orang ramailah. So larangan dia ialah memberikan kandungan yang sumbang, lucah, palsu, mengancam atau jelik sifatnya dengan niat untuk mengacau, mendera, mengugut atau mengganggu mana-mana orang. So kalau kita ada buat sebarang muat naik ataupun kita buat komen, kita buat tulis dekat blog ke dan sebagainya yang bersifat sumbang, lucah, palsu, mengancam atau jelik sifatnya, kita boleh dikenakan di bawah Seksyen 211 Akta Komunikasi Multimedia 98, dan hukumannya ialah denda tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya, dan denda lanjut RM1,000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan selepas pensabitan. Kalau benda tu orang share lagi, kita boleh kena lagi RM1,000 dan sebagainya. Okey. So ini adalah di bawah Akta MCMC atau Komunikasi Multimedia 1998, Seksyen 211. Kita ada akta yang kedua ialah Seksyen 233. Penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian, iaitu seseorang yang secara sedar menggunakan mana-mana kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian atau perkhidmatan aplikasi yang membuat, mewujudkan atau meminta-minta dan memulakan penghantaran apa-apa komen, permintaan, cadangan atau komunikasi lain yang lucah, sumbang, palsu, mengancam atau jelik sifatnya dengan niat untuk menyakitkan hati, menganiaya, mengugut atau mengganggu orang lain. Okey. So yang ni adalah Seksyen 233 yang biasa kita dengar. Lepas ni kalau kita tengok, lepas ni kalau kita nampak ada berita apa semua kan, menyebarkan maklumat palsu, membuat ancaman dan sebagainya, di bawah Seksyen 233. So hukumannya sama juga, denda tidak melebihi RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya, dan denda lanjut RM1,000 bagi setiap kesalahan itu diteruskan pensabitan. Jadi kita setiap benda yang berlaku di internet tu kita ada undang-undangnya. Dan mungkin kadang-kadang 2 undang-undang boleh dikenakan. Yang pertama ialah macam kalau kita buat fitnah yang melibatkan di media sosial, boleh dikenakan di bawah Akta Komunikasi yang bersifat mengancam, dan juga boleh dikenakan sebagai Akta Fitnah 1997 PDRM. So ada 2 akta yang boleh dikenakan. Jadi kita kena sentiasa berhati-hati. Kadang benda yang simple yang orang tulis komen tapi kita tak sedar ianya bersifat mengugut. Macam contoh, kalau aku jumpa lah dia ni, memang aku bunuh ni. Tu contoh ayat yang mengugut lah. So boleh mengancam, so boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 233. Jadi apa pun yang kita nak tulis dekat media sosial ni, kita kena berhati-hati. Jadi jangan kita buat dalam keadaan marah dan sebagainya. Okey. So ini tak fitnah yang saya cerita tadi. Penggunaan Akta 286 tadi daripada PDRM, benda yang sama juga, tapi ini ada di bawah PDRM. So dari segi bully cyber, kita dah biasa dengar pasal bully cyber ni sekarang ni. So ada tindakan undang-undang digunakan di bawah Akta Multimedia dan Komunikasi juga, dan juga di bawah Akta Fitnah 1957. So fitnah ni dia mesti mengandungi 3 elemen lah. Yang kata-kata itu mesti bersifat fitnah, kata-kata itu mesti merujuk kepada orang yang difitnah, dan kata-kata itu mesti disampaikan kepada pihak ketiga ataupun pihak orang lain. So yang ni bila berlaku dalam talian, dia pun sama juga dikenakan di bawah Akta Fitnah 1997. Okey. So kita dah bercerita tentang undang-undang, kita dah bercerita tentang tips, kita dah bercerita tentang panduan macam mana kita nak menjadi seorang pengguna internet yang baik dan bijak. Tapi yang penting sekali ialah diri kita sendiri. Macam mana kita nak pastikan kita tidak terjebak, kita tidak terlibat dengan orang kata pelakon-pelakon ataupun risiko dalam talian. Dekat sini MCMC melalui program Klik dengan Bijak ni, kita sentiasa menitik beratkan kawalan kendiri. Okay, self-regulation. So apa itu kawalan kendiri? Kawalan kendiri ialah keupayaan seseorang mengawal emosi, keinginan, nafsu dan tindakan di ruangan cyber. Okey.
perlakuan beretika dan mekanisme paling berkesan untuk mengawal sedia internet. Sebab kita pun tahu internet ni memang dikawal sedia oleh pihak MCMC, tapi pihak MCMC tak boleh nak tengok semua. Kita tak boleh tahu apa yang anda cuba lakukan sekarang ni. Sebagai contohnya, kita ada 30 juta pengguna internet di Malaysia ni sekarang ni. Semua orang yang menggunakan internet dengan pelbagai tujuan. Anak-anak kita yang mungkin sedang mengaji, ibu bapa kita yang mungkin sedang dengar ceramah, ada mungkin kawan-kawan kita yang sedang bekerja work from home ataupun yang bekerja di office pun menggunakan internet, sedang yang kita ni sekarang ni sedang menggunakan internet untuk mendengar perkongsian. So ada banyak. Tapi di sebalik kita ni juga ada juga yang mungkin sekarang ni sedang menulis gosip, yang sedang membuat fitnah, yang sedang menyebarkan maklumat palsu dan sebagainya. Jadi kita pihak pengawal sedia, pihak MCMC ke pihak BRM tak boleh nak tengok semua. Jadi kita penting untuk kita nak ada kawalan kendiri itu, untuk kita ada keupayaan untuk kita nak mengawal emosi. Dan benda yang sekarang ni kalau kita tengok ada bila sesuatu isu viral yang berlaku yang boleh mendatangkan kemarahan dan sebagainya. Ya, memang kita marah. Ya, memang ianya boleh mengundang kemarahan. Tapi ianya tidaklah menghalalkan untuk kita menulis perkara-perkara yang bukan-bukan di bahagian komen untuk menyatakan kemarahan kita. Dan bukanlah kita ni, memang kita tengah marah, masa itulah kita ada orang kata menghalalkan untuk kita nak memaki hamun di media sosial, menghalalkan kita untuk menggunakan perkataan-perkataan yang tidak baik dan sebagainya. Dan ada sebenarnya banyak perkara-perkara yang boleh dilakukan oleh yang mungkin kita boleh ambil iktibar dan ambil panduan supaya tidak berlaku dan sebagainya. Memang perkara-perkara viral yang boleh mendatangkan kemarahan kita tu, macam saya cerita tadi, tidak menghalalkan untuk kita bersifat jelik di internet. Okey, dan jadikan kita orang yang sama juga macam orang yang kita kutuk tu. Sebab kita pun sama juga membuat perlakuan yang tidak senonoh di internet. Sebab kita tahu siapa yang baca komen kita. Mungkin anak-anak di bawah umur yang menggunakan internet, mungkin dia baca komen-komen kan. Dan bila dia baca komen-komen tu nampak ada perkataan-perkataan yang tidak baik dan sebagainya, akhirnya mereka sendiri pun akan tiru. Dia sendiri pun akan buat dekat kawan-kawan dia dan sebagainya. Jadi kita kena pastikan kita sebagai seorang pengguna internet yang bijak, terutama kita ni yang telah dewasa ni, kita kena tunjukkan amalan yang baik. Dengan kita pun sama untuk nak menjadikan diri kita ni sebagai ikutan yang tidak baik. Okey. So mengapakah kawalan kendiri ini perlu? Yang pertama ialah mengurangkan kewarsediaan pihak berwajib. Masa saya cerita tadi, MCMC sendiri kita ada dua fungsi. Yang pertama ialah kita mengawal selia. Yang kedua ialah kita membangunkan industri multimedia dan komunikasi. Tapi kalau kita boleh kurangkan dari segi pengawalsediaan kita ni, kita boleh fokuskan lebih kepada pembangunan kita je, terutamanya kerajaan dan pihak-pihak yang sebagainya lah. So bila banyak lagi pembangunan yang berlaku, lagi banyak masa yang kita boleh, orang kata fokus pada pembangunan, lagi banyak kita boleh terima faedahnya. Daripada kita terus-terusan untuk kita nak fokus pada bahagian penguasaan disebabkan oleh mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab. Okey. Dan kita juga kesukaran mengawasi semua jenis saluran dalam talian. Macam kita tadi, kita ada banyak sekarang ni. Kalau kita tahu ada WhatsApp, ada Line, ada Telegram, ada Facebook. Yang orang mudanya guna platform lain lah. Dengan kita di sekolah ada guna platform lain, di pejabat kita ada platform lain dan sebagainya. Mungkin di luar negara pun ada sebagainya. Jadi kita nak orang kata nak kawal semua platform ni memang susah lah. Okay. Seterusnya ialah internet ni ialah medium global tanpa nama. Kita pun tahu dia tak ada batasan. Dan masyarakat internet telah menegaskan Akta Kebebasan Bersuara. Maksudnya semua orang boleh bersuara di internet. Semua orang boleh tulis macam-macam. Tapi di Malaysia ataupun di mana-mana negara pun kita ada undang-undang yang kita kena patuhi. Terutama di Malaysia kita ada 3 R yang kita kena ambil tahulah. Yang pertama adalah royalty, race dan juga religion, keagamaan, perkauman dan kerajaan ni dan institusi raja ni kita kena hati-hatilah sebab 3 perkara ni kalau kita buat kita akan boleh dikenakan tindakan yang cepat lah sebab kita tak nak perbalahan antara kaum berlaku, orang cuba untuk nak membuat kata-kata yang bukan terhadap institusi raja kita dan juga membuat cemuhan terhadap agama lain dan sebagainya. Okey, sebab kita nak hidup dalam keadaan aman dan seterusnya.
So di MCMC sendiri pun kita ada sebuah kempen kita panggil kebebasan bersuara bukan kebebasan berbohong. Maksudnya kita boleh bersuara tapi jangan kita berbohong di media sosial, di internet. Okey. Pengguna individu mempunyai akses kepada pelbagai maklumat. Setiap daripada kita ni bila macam sekarang ni kita ada internet, macam yang ada ibu bapa yang ada anak-anak, mungkin kita dah berikan mereka gadget, kita dah berikan mereka laptop, kita dah berikan mereka PC dan sebagainya. Tapi apakah tanggungjawab kita untuk memastikan mereka ni tak melahir perkara yang bukan-bukan? Tak bolehlah kita bila kita bagi je gadget kita bagi sebagainya, kita dah rasa kita dah bebas. Kita dah jalankan kewajipan kita, dah menyediakan kemudahan kepada anak-anak. Yang ini adalah topik lain, pengawasan ibu bapa dan sebagainya. Tapi yang ni pun saya nak sentuh sikit supaya macam kita cerita tadi, kondusif internet yang selamat ni bukan untuk kita saja, untuk kita nak pastikan kita ni selamat keseluruhannya. Orang-orang sekeliling kita pun kena tahu menggunakan internet dengan berhemah. Jadi kalau kita ada anak-anak yang kita dah sediakan tablet dan sebagainya, kita kena bagi tahu batas-batas penggunaan internet yang baik ni. Jangan mereka menulis yang bukan-bukan di internet, jangan melahir perkara-perkara yang boleh, yang baik, yang tidak baik dan sebagainya. Okey. Kesejahteraan emosi, upaya untuk menenangkan diri bila marah dan menghiburkan diri bila sedih. Bila kita ada kawalan kendiri ni, kita dah boleh tahu. Bila kita marah, kita boleh kontrol diri kita supaya kita tak menulis perkara-perkara yang bukan-bukan. Kita tak nak dekat LHDN nanti kalau siapa yang marah bos je, masa tengah marah, bila lepas kena marah dengan bos, tulis status. Untuk siapalah bos ni, apa ni kan. Tak nak perkara itu berlaku. Sebab kita sebagai penjawat awam, kita terikat dengan undang-undang kita sendiri, dengan etika media sosial. Jadi kita tak nak perkara ini berlaku dan juga jadi ikutan kepada orang lain. So kalau kita dalam keadaan marah tu, kita kena ada kawalan kendiri. Jangan terus menulis di media sosial, kalau boleh ambil masa untuk tenangkan diri dan sebagainya. Okey. Dan juga ia penting untuk kesejahteraan emosi dan tingkah laku dan memperkasa dan menguatkan jati diri. So ini antara tip kawalan kendiri. Berhati-hati bila berkongsi dan tag foto. Okey. So kalau kita nak selfie, kita mungkin seorang yang suka selfie dan sebagainya, pastikan tak ada maklumat-maklumat lain yang mungkin di LHDN ni ada banyak informasi yang sulit kan. Jangan bila kita selfie dekat office tu, ada juga maklumat-maklumat pembayar cukai dan sebagainya kat belakang, kita tak perasan ada kat dalam gambar kita. So bila orang boleh zoom sekarang ni kan, telefon dah makin canggih, telefon dah makin power yang orang boleh zoom dah boleh nampak dah semua informasi. Jadi tak bolehlah untuk kita nak selfie sebarangan. So kena berhati-hati. Okey. Kadang-kadang kat rumah pun sama juga, kita selfie kat rumah tapi dalam masa sama kita dah tunjukkan apa yang ada kat rumah ni. Dan kita pula jenis yang suka tag location dekat rumah. Okey. Dekat mana rumah kita dan sebagainya. Mungkin orang yang tak bertanggungjawab ni dia boleh gunakan untuk membuat perkara seperti rompakan lah, nak macam masuk dan sebagainya. Okey. So elak oversharing, data anda akan mengumpan hackers. Okay, jangan terlebih kongsi. Jangan buat cerita tadi nak check in semua tempat dengan masa yang dengan orang kata nak check in tu terus check in dekat situ dan sebagainya. Sebab sekarang kita dah tahu mereka-mereka yang mempunyai niat tidak baik ni banyak. Jadi kita kena berhati-hati. Bukan saja cakap tak boleh, tapi kita kena berhati-hati. Mungkin kalau kita nak check in juga, mungkin lepas kita dah tinggalkan tempat tu, baru kita check in dan sebagainya masa kita nak tag gambar kan. Padamkan maklumat peribadi dan yang negatif, bina profil positif dalam talian. Mungkin sebelum ni, sebelum mengikuti perkongsian kita ni, sebelum ni kita mungkin jenis kita darah muda orang kata kan, selalu pernah marah bos-bos ke apa sebelum ni, mungkin yang belum berkahwin. Boleh tengok balik media sosial kita, apa yang kita kongsi. Takut nanti bakal mertua check apalah budak ni kan nak jadi menantu tapi share yang bukan-bukan lah, tengah marah dan sebagainya. Boleh padamkan, kita bina balik reputasi positif. Lapor kandungan tidak sesuai kepada pembekal perkhidmatan internet dan pihak berkuasa. So yang ni kalau kita nampak dekat mana-mana platform, seperti kalau kita nampak di Facebook ada orang share benda-benda kita rasakan tidak sesuai, boleh terus adukan kepada pihak Facebook. Tak payah pergi kepada MCMC. Okey, terus pergi kepada Facebook, minta dia untuk selidik konten tersebut. Yang bagusnya kalau kita rasa confirm memang benda tu memang salah, mungkin mencemur agama ke, mencemur bangsa ke, ataupun mencemur orang kita kenal dan sebagainya, kita kumpulkan kawan-kawan kita untuk buat aduan yang sama kepada pengendali perkhidmatan Facebook ke, Instagram ke, TikTok ke dan sebagainya, supaya mereka boleh ambil tindakan dan sebagainya. Okey, so tak perlu nak kita nak laporkan kat tempat lain dan sebagainya, terus pergi kepada penyedia perkhidmatan tersebut.
Lawak jenaka kita mungkin tidak kena dengan orang lain. Yang ni pun kita kena faham. Yang ni saya rasa kalau dekat luar kita boleh tengok kalau kita buat lawak, orang kita tahu okey, orang bersetuju dengan lawak kita. Tapi bila kita ke internet, bila kita tulis sesuatu, kadang nada penulisan kita bila orang baca nampak lain, nampak seperti mengejek, nampak seperti mencemuh dan sebagainya. Jadi kena hati-hati. Jangan membuat satu perkara yang kita rasa macam kita rasa happy tapi orang lain rasa sedih. Okey, kena ingat. Pastikan emosi dan fizikal kita stabil, elak tindakan yang terburu-buru. Okey. Kita kena pastikan bahawa macam tadi kalau kita tengah marah, jangan kita terus buat tindakan yang terburu-buru. Macam tadi lah, kalau kena marah dengan bos ke, kena marah dengan husband ke, kena marah dengan wife ke apa ke kan, ataupun ada anak-anak yang kena marah dengan ibu bapa ke, jangan terus buat status, jangan terus luahkan di media sosial atau luahkan internet, sebab kita tak tahu apa niat orang baca. Ada niat baik untuk bantu kita, ada niat gunakan informasi itu untuk nak sebarkan untuk orang lain. Akhirnya kita sendiri yang menjadi mangsa bully cyber disebabkan oleh pelakuan kita sendiri. Okey? Jadikan undang-undang sebagai peringatan sebelum memaskini status atau membuat perkongsian. Yang ni penting. Sekarang ni kalau nak cerita ke anak-anak, kalau tak takut juga, tunjukkan berita-berita yang macam mana orang kena tangkap sebab sebarkan maklumat palsu dengan cara forward dan sebagainya, ataupun tulis perkara yang bukan-bukan di internet. Boleh dikenakan tindakan undang-undang dan bayaran dia bukan sedikit, besar. Dan saya nak cerita kat tuan-tuan saya pernah kawan saya yang bekerja di bahagian siasatan, sebenarnya dia kata bila berlakunya sesuatu aduan dan siasatan yang melibatkan pihak MCMC ni, kadang-kadang yang datang kat rumah tu yang untuk buat siasatan tu ramai. So jiran-jiran semua kan tahu apa yang kita buat. So salah satu cara untuk kita nak elakkan benda yang berlaku, beritahu dekat makcik-makcik kita, kata pakcik-pakcik kita, saudara-saudara kita yang suka forward ni, beritahu cik, makcik, akak, abang, hati-hati untuk berkongsi sebab perkara macam ni boleh dikenakan tindakan undang-undang. Apatah lagi ianya kalau betulnya maklumat palsu ataupun boleh digunakan untuk menyebabkan rasa panik di kalangan masyarakat dan sebagainya. So kita kena gunakan media sosial secara positif. Okey. Pergaduhan boleh menyebabkan tekanan jiwa. Jangan kita bergaduh di media sosial. Okey. Gunakan untuk berkongsi pendapat, maklumat dan sebagainya, tapi dengan cara yang berhemah. Sentiasa berikan harapan, bukan kecaman, dan elakkan bincang isu yang sensitif kepada sesetengah rakan anda. Ini adalah tips penggunaan media sosial yang positif lah, sebab kita tak nak siapa yang baca media sosial kita tu nanti, macam kita tadi, akan menjadi ikutan yang tidak baik. Sekarang kita kena fikirkan kan, kita sebagai orang dewasa, kita akan serahkan zaman kita ni kepada generasi akan datang. Mereka yang akan membentuk pula bagaimana kehidupan rakyat Malaysia pada masa akan datang. Adakah kita nak melihat mereka sentiasa memberi kecaman? Adakah kita nak melihat mereka sentiasa memaki hamun di media sosial tanpa batasan? Adakah kita nak melihat mereka generasi yang menggunakan internet dengan cara yang tidak wajar, yang menggunakan internet untuk mencari bahan-bahan yang tidak berilmiah, yang boleh merosakkan minda dan sebagainya. Jadi kita sendiri yang kena menjadi panduan kepada mereka supaya mereka tidak menjadi ikutan perkara-perkara yang bukan-bukan. So kalau sebelum ni, pernah kalau komen dekat mana-mana yang masa dengan isu-isu sensitif kita marah dan kita memaki hamun dan sebagainya, kita kena stop. Macam seperti tadi, setiap perkara yang berlaku tu tak menghalalkan kita untuk membuat perkara-perkara yang bukan-bukan. Dan untuk kita nak mengelakkan daripada menjadi mangsa penipuan dalam internet ni, kita kena pastikan kita dah ambil tips yang kita dah berikan tadi lah, sentiasa berhati-hati. Dia punya key dia memang kena sentiasa berhati-hati sebab lagi mereka ni sebagai licik. Mereka tahu macam mana cara untuk nak memperdaya kita dan sebagainya. Dan yang kedua ialah kita kena pastikan orang-orang sekeliling kita pun tahu juga dan ada ilmu bagaimana untuk nak mengelakkan diri menjadi mangsa penipuan dalam talian. Okey. So saya rasa itu adalah slide saya yang terakhir dan yang ini adalah quiz My Cyber Genius. Saya rasa saya nak beralih kepada Q&A. So Puan Pengerusi, nak saya terus bacakan di yang Q&A ni ke? Kita masih ada 1 minit lagi kan bersama dengan penceramah. Cik Tahir masih ada 1 minit lagi. Boleh teruskan? Okey.
Saya dah habis dah. Sebab kita untuk quiz My Cyber Genius ni, saya nak mohon kepada semua warga LHDN untuk scan QR code ni. Lepas ni kita akan ada sesi Q&A. Dalam masa kita nak berbincang, kita akan baca dan sama-sama kita bincangkan jawapan. Kalau ada yang saya boleh bagi jawapan, saya akan bagilah. Kalau tak boleh, nanti saya akan bagi kemudian. Minta untuk scan QR code ni dan jawab soalan yang akan kita berikan. Yang ni, soalan ni, jangan risau pasal betul atau salah, sebab kita nak tahu tahap pemahaman rakyat Malaysia tentang keselamatan internet. Kita nak tahu sama ada banyak lagi perkara yang kita patut buat lagi ke dan sebagainya lah. Okey, jadi minta tolong scan QR code ni. Saya pengurusi, saya nak bacakan soalan, okey ke? Silakan. Okey. Kalau tengok ni dekat chat ni, Assalamualaikum warahmatullahi. Berkaitan dengan Telegram, akaun Telegram saya telah dikena hack oleh scammer menggunakan untuk meminta sum of my contact list untuk back in duit ke akaun third party. Okey. Dan ada yang telah back in. Saya telah buat laporan polis, aduan kepada Telegram, support sebanyak 2 kali, masih tidak tindakan sehingga sekarang telah lebih 2 minggu akaun saya masih terus digunakan. Sedangkan saya sendiri sudah tidak dapat akses lagi ke akaun Telegram saya tu. Saya telah cuba buat aduan ke MCMC Pro Online tapi tidak sukses. Tak dapat nak teruskan aduan tersebut. Okey. Ini yang saya cerita pagi tadi lah, yang baru je berlaku di karya surau saya, baru je berlaku. Saya baru je nampak dia punya screenshot dia. Dan kisahnya ialah dia punya akaun tu telah dihack di negara seberang lah. So dia sama juga, konsep dia memang dia minta duit daripada contact list dia lah. Dan okey, pertama apa yang saya boleh cadangkan, memang apa yang nampak puan ni tadi dah buatlah segala tindakan dia. Dah buat laporan polis, dah laporkan kepada pihak Telegram itu sendiri, dan saya rasa kalau boleh minta untuk hebahkan kepada saudara mara dan kawan-kawannya, terutamanya di mereka-mereka yang ada contact list tu, bagi tahu yang dia tidak meminta duit tu. Okey, bukan dia dan telefonnya telah dihack dan sebagainya. So kita kena war-warkan supaya mereka boleh aware dan tak terpedayalah. Yang itu yang saya boleh sampaikan. Macam saya tadi, yang ini adalah di bawah bidang kuasa PDRM sebab dia melibatkan penipuan dalam talian. Jadi pihak polis lah yang akan mengambil tindakan. Pihak MCMC selalunya kita akan bantu untuk pihak memberi informasi kepada pihak PDRM. Okey, diharapkan Puan Nurhaliza dapat ambil maklum dan juga dapat terjawablah soalan ataupun permasalahan Puan Nurhaliza tadi ya Puan. So masalah ni saya rasakan ini adalah yang terbaru lah, trend terbaru dan juga sedang menular. Dia satu sedang menular, tapi dia bukan baru sebenarnya. Okey. Lama. Masih lagi menular. Dan sebab tu kita tadi, kita sebagai pengguna internet ni, kita kena bagi tahu orang supaya mereka sendiri aware. Macam orang kata macam ni, puan, selagi tak kena kat kita, kita rasa macam tak ada apa-apa. Tapi sekarang ni bila kita dah terkena, apatah lagi kita orang yang menjadi orang yang memberi duit tu, kita yang rasa macam geramnya, padahal yang kita nak bagi pinjam ni kawan kita pun rupanya scammer. So kita tak nak jadi macam itulah. Okey, terima kasih Cik Tahir untuk menjawab soalan Puan Nurhaliza tadi. Dan juga sebelum ni kita dah menjawab, Cik Tahir juga telah menjawab soalan daripada Cik Ahmad kan? Dah jawab tadi. Betul. So apa kata kita bagi laluan dulu kepada Hasilian untuk mengimbas dan menjawab kuis My Cyber Genius. Boleh ke? Boleh. Okey, kita rehat dulu sebentar, bagi laluan kepada menjawab kuis dan kita akan kembali sebentar lagi. Jangan ke mana-mana.
Okey, terima kasih Hasilian kerana sudi untuk mengimbas dan menjawab kuis My Cyber Genius supaya kita rakyat Malaysia dapat support SKMM dan juga membantu mendapatkan yang terbaiklah laporan ataupun penemuan daripada SKMM berkenaan dengan scammer di Malaysia ni. Okey, seterusnya kita teruskan Cik Tahir dengan soalan-soalan. Saya kirakan menarik, banyak yang menarik juga. So kita pick beberapa soalan boleh ke? Tetapi tapi masa mencemburui kita masih ada beberapa minit saja lagi. So saya mengharapkan Cik Tahir dapat bagi jawapan yang short and sweet. Boleh ke? Boleh. Okey, terima kasih. So kita teruskan kepada soalan menarik daripada Cik Saidu Sahari. Ini pegawai kita yang agak famous daripada cawangan Duta Perniagaan ya. Cik Saidu Sahari bertanyakan, apa komen tuan tentang syarikat telco yang dikatakan menjual data pengguna kepada scammer. Walaupun hingga kini tiada bukti yang menunjukkan demikian, tetapi didapati hampir semua orang telah dibungi oleh scammer melalui talian handphone. Apakah tindakan SKMM? Silakan. Okey, sebenarnya pihak MCMC pun telah mengeluarkan tindakan rasmi lah berkenaan perkara ini sebab bila dia menyebabkan telco ni, kita memang ada, mereka semua adalah lisensi kita dan terikat dengan orang kata undang-undang kita lah, akta pelaksanaan kita. Jadi kita pun untuk kes ni pihak polis sebenarnya telah mengambil tindakan dan sewajarnya, dan saya rasa pihak MCMC sendiri telah mengeluarkan tindakan rasmi dan dari segi data tu ia bukan satu perkara yang mudah lah untuk kita nak tuduh ataupun nak bagi tahu yang pihak telco dah ambil dan sebagainya, sebab kadang-kadang data kita sendiri tu yang kita sendiri yang berikan kepada pihak ketiga, mungkin bukan pihak telco tu sendiri. Macam kita tadi lah, kita punya data ni yang pengguna dah beri ni daripada pelbagai sumber. Sebagai contoh, pertandingan-pertandingan yang dianjurkan di dalam talian ataupun survey-survey yang telah dibuat dalam talian. Kadang-kadang kalau kita pergi supermarket dan sebagainya kan, ada survey-survey, kalau dapat tu boleh dapat gift dan sebagainya. Yang itu adalah orang kata cara-cara untuk mereka mendapatkan data kita. Dari segi yang pihak telco tu tadi, pihak MCMC telah mengeluarkan kenyataan bahawa yang ini telah disiasatlah oleh pihak polis dan agensi-agensi yang terlibat. Dan saya rasa lebih baiklah kita gunakan kenyataan rasmi tersebutlah. Saya sendiri pun bukan orang yang baiklah untuk bukan sepatutnya lah untuk kita nak bagi statement tersebut. Okey, terima kasih. Seterusnya satu lagi, masa memang mencemburui kita betul lah. So Cik Tahir, kita teruskan dengan soalan daripada Cik Amy. Okay, adakah tindakan kami untuk phishing email sekadar tidak perlu klik pautan yang diberikan? Saya kerap dapat email sebegini dengan alamat betul. Cuma memang tak akan klik sebab memang kenal itu scam email dan akan terus delete dan empty delete folder. Jika block sender, email sender betul. Alamat email sender betul, staff wujud. So macam mana tu? Saya rasa macam ni, macam kita tadi lah, kita memang tak boleh kalau kita dapat email yang kita tahu itu scam, memang kena block. Memang kita kena, kalau macam tadi datang daripada LHDN itu sendiri, kita kena inform lah kepada pihak IT LHDN itu sendiri untuk nak pastikan sama ada kenapa email tersebut boleh berlaku. Sebab scammer ni dia tak akan boleh gunakan alamat email kita untuk nak hantar scam, sebab dia nak dapatkan informasi kita. So dia akan gunakan alamat dia untuk nak dapatkan balik informasi tu. Cuma kadang-kadang dia akan letakkan di bahagian teks. Nampak macam sebagai contoh tadi, email yang digunakan tu email scam dia, tapi letak dalam kurungan @lhdn.gov.my. Tapi bila orang klik, bila orang reply, bukan pergi LHDN, tapi akan pergi dekat scammer tu. So saya ni kita kena hati-hatilah. Betul tu. Okey. Saya juga memang yakin yang Jabatan Teknologi Maklumat di Lembaga Hasil juga memandang serius perkara ni ya, Cik Tahir. Kita pun selalu dapat peringatan ataupun maklumat terkini daripada JTM sendiri mengenai email-email palsu yang dihantar kepada Hasilin juga, daripada Hasilin dan kepada Hasilin juga. So daripada apa yang telah Encik kongsikan tadi, keseluruhannya paling penting adalah ambil tahu supaya orang sekeliling kita tidak mudah tertipu, dan yang paling penting adalah untuk kita mengawal diri kita dan melindungi kita daripada penipuan di dalam online.
So baiklah, kita teruskan dengan sesi seterusnya, iaitu soalan-soalan telah pun dijawab oleh panel kita, Tuan Penceramah, dan saya berharap agar jawapan yang telah diberikan oleh Tuan panel kita bermanfaat kepada kita semua dan kita boleh ambil iktibar dalam sehari-harian kita. Saya juga mengambil peluang ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Encik Mak Tahir bin Musa atas kesudian Tuan untuk bersama-sama kami pada hari ini. Itu saya bagi pihak seluruh warga kerja program webinar Taklimat Integriti yang terdiri daripada Jabatan Integriti dan Pengurusan Risiko dengan kerjasama Jabatan Teknologi Maklumat dan juga daripada Akademi Percukaian Malaysia Bangi ingin mengucapkan berbilion terima kasih kepada Hasilian, warga hasil yang bersama-sama untuk menyaksikan program pada hari ini. Akhir kata, JIPR juga ingin mengingatkan tuan-puan supaya sentiasa patuhi SOP yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan bagi mengekang penularan COVID-19. Saya tinggalkan tuan-tuan dan puan-puan dengan sebaris kata-kata integriti untuk renungan kita bersama. Seseorang yang berintegriti tidak akan sesekali memanipulasi orang lain dengan cara menipu dan berpura-pura. Hingga kita berjumpa lagi di lain masa, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.